Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi. 2 Februari 2021 hari Selasa, dan kami harap anda berada di rumah, berada dalam keadaan yang sihat. Apa khabar guys? Selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi. Kabar baik. Apa khabar anda di rumah? Sekali lagi kami di Sejahtera Asia sentiasa mengharapkan, biarpun John, kita dalam keadaan yang sedikit sukar sekarang ini, tetapi semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang tabah, sejahtera dan lebih kreatif mengadaptasi dengan norma baharu ini. Baik, hari ini bersamaan dengan 20 Jamadil Akhir 1442 Hijriah, pastinya kami membawakan kepada anda pelbagai topik menarik dan informasi yang berkualiti untuk kami sajikan kepada anda. Pertama, kita akan berbicara mengenai topik kelahiran bayi secara selamat, pastinya bersama dengan Ketua Penyelia Jururawat Kesihatan Bahagian, Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching, Unit Pembangunan Kesihatan Keluarga, Puan Gija binti Haji Krini. Sekejap sahaja lagi. Dan selepas topik itu, John, seterusnya kita ada topik kita akan bersama dengan seorang mangsa pesakit, seorang pesakit COVID-19 yang telah pun sembuh, dan kita nak tahu apakah cerita dia, apakah jalan cerita dia, dan kita tahulah apa cerita di sebalik seorang pesakit COVID-19. Survivor COVID-19. Kedatangan beliau di set Sejahtera Asia pada hari ini pastinya berkongsi pengalaman sebelum, semasa dan selepas beliau mempunyai pengalaman dijangkiti positif COVID-19. Tetapi sebelum itu, kami bawakan kepada anda perkembangan semasa, dan kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di seluruh Malaysia dahulu. Baik, semalam Malaysia mencatatkan 4,214 kes baharu COVID-19, dan kini jumlah kumulatif kes di Malaysia adalah sebanyak 219,713 kes. 10 kes kematian direkodkan semalam, menjadikan jumlah kes kematian di Malaysia adalah sebanyak 770 kes. Setakat ini sebanyak 316 kes sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU, dan daripada jumlah itu 137 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Sementara itu, jumlah kes sembuh terus catat peningkatan. Sebanyak 4,280 kes menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh kini sebanyak 170,329 kes. Mengenai penularan COVID-19 mengikut negeri pula, Selangor mencatatkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 1,362 kes. Diikuti Johor 1,068 kes dan Kuala Lumpur sebanyak 702 kes. Dan untuk perkembangan COVID-19 dekat Sarawak pula, mungkin Gas boleh kongsikan. Baik, untuk di Sarawak, kes positif di Sarawak menurun kepada 105 kes, namun satu kematian di Sibu dilaporkan. Sarawak melaporkan satu lagi kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 di Sibu semalam. Ia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kematian kini meningkat kepada 39 kes. Dalam pada itu, 105 kes positif COVID-19 telah dikesan di Sarawak semalam, dengan Miri merekodkan kes yang paling tinggi, dan secara keseluruhannya jumlah kes di Sarawak meningkat kepada 4,555 kes. Dan pastinya ini membawa kepada perincian yang seterusnya, iaitu kluster baharu diisytihar di Meradong, Kapit kini zon merah. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak mengisytiharkan satu lagi kluster baharu, iaitu kluster Bintang Daily di daerah Meradong di bahagian Sarike. Dengan pertambahan satu kluster baharu ini, John, justru setakat ini terdapat 12 kluster yang masih aktif di Sarawak. Dalam pada itu, daerah Kapit telah bertukar status dari zon jingga kepada zon merah selepas 41 kes positif COVID-19 jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Manakala daerah Bau dan Lunduk bertukar status daripada kuning kepada jingga setelah masing-masing merekodkan sebanyak 22 dan 25 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Justru diharapkan agar semua terus jangan lekalah dengan SOP. Kalau dahulu setakat bilangan kes 3 angka, kita dah terkejut dah, kita dah risau dah. Tetapi sekarang ini agak risau kita kerana rakyat Malaysia sudah kebiasaan. Hari ini berapa ribu, esok berapa ribu pula. Jadi jangan jadikan ini sebagai kebiasaan. Diharapkan kerjasama kita semua, insya-Allah kita dapat melandaikan lekuk COVID-19 ini dengan segera. Terus amalkan 3C, terus amalkan 3W, wash, one and wear, dan elakkan 3C, iaitu crowded places, confined spaces dan close conversation. Okey, itu adalah perkembangan COVID-19 yang kami bawakan kepada anda untuk anda syakna status quo pengembangan COVID-19 di seluruh Malaysia dan di Sarawak secara khususnya. Seterusnya perincian daripada John. Baik, kita mungkin kongsikan berita yang lain sikit. Itu berita sukan. Apabila bekas Ratu Squash negara Datuk Nicole David dinobatkan sebagai pemenang anugerah atlet terunggul sepanjang zaman sukan dunia. Dan menurut laman sesawang rasmi sukan dunia, bekas pemain nombor 1 dunia selama 9 tahun berturut-turut itu mengatasi 23 atlet lain yang mewakili sukan masing-masing daripada
daripada kesemua edisi Sukan Dunia selama 40 tahun. Jadi kami di Sejahtera Asia nak mengucapkan tahniah kepada Datuk Nicole David. Orang Penang. Datuk Nicole David. Bayangkan 81 kejuaraan dimenangi dan kalaulah beliau masih belum bersara, agak-agaknya orang kata makin meriahlah industri sukan negara kita dan orang kata inilah squash ini bayangkan kalau ada dalam Sukan Olimpik John boleh menambah pingat sebenarnya. Tapi itulah Majlis Sukan Negara selalu macam usaha untuk meletakkan squash dalam Olimpik, tapi itulah dia memerlukan proses yang panjang dan mungkin agak-agak John mungkin ada nak main lagi bowling tak lepas ni? Tak apalah, it's okay. Mana tahu boleh mewakili Malaysia, mengharumkan nama Malaysia. Sekali lagi kami ucapkan kepada Datuk Nicole David, syabas dan tahniah. Tahniah juga diucapkan kepada seluruh warga Malaysia sebenarnya yang mengundi disebabkan orang kata undian anda lah kemenangan berpihak kepada Datuk Nicole and David. Baik, itu saja perincian John. Itu saja perincian untuk hari ini 2 Februari 2021. Seterusnya kita masuk terus ke topik kita pada hari ini. Topik yang pertama tadi iaitu sekiranya terdapat pusat bersalin yang boleh menjamin keselamatan dan keselesaan, itu saya kira adalah suatu bonus lah buat kaum ibu di luar sana. Namun saya percaya melihat kepada khidmat perbidanan yang sedia ada di negara kita adalah sentiasa mengutamakan keselamatan semasa bersalin dan seboleh mungkin meraihkan keselesaan semasa bersalin dengan kelengkapan dan kemudahan yang ada. Namun permasalahan berlaku sekiranya ada kaum ibu memilih keselesaan yang melampaui keselamatan sehingga melanggan bidan alternatif di rumah yang tidak terjamin kemahiran dan kelengkapannya. Jadi untuk membicarakan topik kelahiran bayi secara selamat, kita bersama sekali lagi Ketua Penyelia Jururawat Kesihatan Bahagian, Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching, Unit Pembangunan Kesihatan Keluarga, Puan Gija binti Haji Krini. Assalamualaikum. Apa khabar Puan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Terima kasih. Baik, Puan Gija, sebelum ini orang kata banyak juga kita dengar mengenai kes-kes melahirkan bayi di luar hospital, ada yang tak sempat sampai melahirkan di dalam kereta dan sebagainya. Tapi sebelum itu sebagai mukadimah, bolehkah Puan jelaskan apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan kelahiran bayi secara selamat ni Puan? Okey, yang dimaksudkan dengan kelahiran bayi secara selamat adalah kelahiran yang dikenalikan oleh anggota kesihatan yang terlatih. Ianya diluruskan oleh individu yang berkemahiran dan berpengetahuan dalam menguruskan kelahiran, baik di hospital, klinik, kerajaan ataupun hospital. So, anggota kesihatan yang dimaksudkan adalah doktor dan jururawat yang terlatih dalam bidang perbidanan ya, dan berdaftar dengan Lembaga Bidan Malaysia sahaja yang boleh mengendalikan kelahiran tersebut. Jadi kalau di manakah tempat yang paling sesuai untuk melahirkan anak? Sekiranya harus dilakukan di luar bilik salinan atau di luar hospital dan sebagainya. So mungkin boleh kongsikan antara tempat yang paling sesuai jika macam ada kecemasan atau sebagainya. Okey, jika ada kecemasan yang dimaksudkan adalah tidak sempat hospital. Tidak sempat hospital. So kalau tidak ada kesempatan, tidak sempat ke hospital ataupun tidak ada ketiadaan bidan terlatih ataupun tidak sempat, so selepas kelahiran sahaja terus bawa ke hospital atau klinik yang terdekat. Kena segera bawa ke pusat-pusat kesihatan yang terdekatlah. Baik Puan Gija, setiap peringkat kelahiran akan mempunyai risiko untuk ibu dan bayi. Jadi bagaimanakah kaki tangan kesihatan Puan yang terlibat melakukan pemantauan, pemerhatian dan pengendalian yang betul untuk mengelak atau mengurangkan sebarang komplikasi yang mungkin berlaku semasa bersalin? Sebenarnya perkhidmatan antenatal bermula daripada pemeriksaan antenatal yang awal. Dari itu kita dapat memberi perkhidmatan seperti perkhidmatan pendidikan kesihatan, misalan pemakanan, sakit-sakit ringan semasa mengandung, awal mengandung. Selepas itu lagi tanda-tanda mengandung dan senaman-senaman semasa
melahirkan anak dan seterusnya dengan postnatal. Maksudnya ada senaman-senaman juga yang perlu ada. diketahui oleh ibu-ibu mengandung ni, supaya apabila mereka bersalin insya-Allah dipermudahkan. Mudahkan. Jika sebelum ini John, kita pernah dikabarkan juga dengan berita pelakon AB Abadi yang melahirkan anak dalam kereta dan menariknya disambut sendiri oleh suaminya pada ketika itu kerana tak sempat untuk ke hospital. Macam puan katakan tadi, ada juga kes yang tak sempat nak pergi ke hospital. Sekiralah ini berlaku puan, apa antara langkah-langkah keselamatan yang perlu dititik beratkan? Langkah-langkah keselamatan yang perlu jika terlahir bayi dalam perjalanan ke hospital ataupun di rumah. So, okey, seperti yang saya cakap tadi, hendaklah bawa ke hospital ataupun selepas bayi dilahirkan, tak sempatkan ataupun sebelum kelahiran uri ataupun placenta. So, bawa ke hospital. Jika dapat dilahirkan ke hospital ataupun klinik berdekatan, kelahiran selamat boleh dikirakan. Lepas tu lagi, tak sempat juga lahir bayi and then lahir placenta. So bawa sekaligus and then pemotongan tali pusat boleh dilakukan secara teknik estetik untuk mengelakkan daripada jangkitan kepada bayi. Jadi jangan potong sendiri. Jangan potong sendiri sebab di hospital ataupun di klinik, cara estetik teknik digunakan seperti gunting, kena cuci hama dan sebagainya. Dan apa-apa peralatan adalah stra ataupun aseptik. Dah disterilize semua dan sebagainya. Kita nak tahulah risiko dan juga komplikasi jika berlakunya kelahiran bayi ini di rumah ataupun di luar hospital. Apakah antara risiko ataupun komplikasi yang mungkin? Risiko ataupun komplikasi yang berlaku apabila kelahiran tidak selamat terjadi. Satu, untuk ibu. Mungkin placenta ataupun temunek, kata orang kampung lah. Placenta, uri ataupun temunek mungkin tertinggal di dalam. Satu. Selepas tu rahim terkoyak. Pendarahan selepas bersalin kepada ibu. Selepas itulah jangkitan kepada ibu disebabkan tidak dikendalikan secara aseptik teknik. So itulah antara risiko dan komplikasi. Akhir sekali mungkin kematian ibu akan berlaku. Pun boleh juga turut berlaku puan. Maksudnya kalaulah tidak mempunyai pilihan pasangan seperti suami menyambut kelahiran bayi itu, maksudnya tak boleh memotong tali pusat itu, kena dibawakan ke hospital. Itu yang paling penting untuk mengelakkan jangkitan kuman dan sebagainya. Baik, bagaimana pula dengan teknik yang kita ada juga dengar sebelum ini mungkin banyak dipraktikkan di negara-negara barat seperti melahirkan bayi di dalam tap air dan sebagainya. Pada pandangan puan? Pada pandangan saya sebagai jururawat, so memang kami tidak galakkan sebab resiko-resikonya akan terjadi seperti yang saya cakap tadi. Jika ada jururawat yang standby, mungkin resiko akan berkurangan, tapi tidak macam kelahiran disambut di hospital dengan peralatan yang lengkap. After that teknik aseptik untuk menyambut kelahiran bayi. Jadi resiko-resiko yang tadi akan berkurangan. Dan kita nak tangkap imajinasi penonton lah. Sekiranya kita masih lagi berbicara mengenai kelahiran bayi di luar hospital, John. Bayangkan suami itu berada dalam keadaan yang panik dan itu yang perlu kita elakkan. Jangan panik. Adakah juga disediakan perkhidmatan yang kita boleh membuat panggilan kepada klinik-klinik ataupun pusat kesihatan yang terdekat, menghantar ambulans untuk membantu pasangan tersebut? Okey, yang ini perlu diketahui dan perlu dimaklumkan dengan ibu-ibu, terutama sekali ibu-ibu yang pertama kali mengandung. Dan bukan sahaja kepada ibu yang mengandung tetapi kepada suami dan kaum keluarga. Okey, pendidikan kesihatan dari tingkat klinik perlu diberilah. Selepas itu lagi perlu diberitahu juga di mana pusat
ataupun fasiliti yang boleh lahir dan talian kecemasan yang perlu si ibu dan keluarganya tahu bila ada kecemasan di mana dia orang nak hubungi. So taliannya adalah 999. And then selepas tu lagi lokasi apabila membuat panggilan telefon, lokasi tempat kediaman perlu jelas. Sebab 999 itu banyak agensi di bawahnya. Kita ada bomba penyelamat, kita ada APM dan pusat-pusat kesihatan juga tersenarai di bawah 999. Selepas ini, kita akan tanya Puan mengenai keperluan untuk adanya penggunaan epidural tu dan perdebatan juga antara melahirkan secara normal ataupun caesar. Perbicaraan mengenai lanjut mengenai ini selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Sekali lagi kita kembali dalam Sejahtera Asia dan kita masih lagi bersama dengan Puan Gijah berbincang mengenai topik kelahiran secara selamat. Saya kira penting juga untuk terutamanya pasangan suami isteri yang baru berkahwin. Terima kasih kerana sudi menonton kami. Jom yang belum kahwin pun boleh tahu sebagai ilmu persediaan yang bakal kahwin. Jom kita manfaatkan dua blok ini untuk kita ketahui lebih lanjut mengenai kelahiran bayi secara selamat. Sebelum kita nak tanya mengenai keperluan epidural ataupun perbandingan antara kelahiran bayi secara normal dan caesar, kelebihan melahirkan bayi secara normal tu Puan. Okey. Kelebihan kelahiran secara normal untuk ibu yang melahirkan anak. Satu, kelahiran bayi, kontraksi rahim, kontraksi rahim kita tak tahulah. So, kontraksi rahim kita dapat rasai dari masa ke semasa mengikut apabila dia hendak bersalin dia akan menjadi semakin kuat dan rapat, dapat kita jangka masanya. Okey, selepas tu lagi luka pada kemaluan kalau melahirkan secara normal cepat sembuh jika dijaga dengan betul. Okey, selepas tu boleh cepat bergerak. Macam ibu selepas melahirkan anak secara normal, dia cepat angkat, selepas tu dapat bergerak, tak macam caesar dan sebagainya lah. Okey, dapat menyusui anak selepas kelahiran. Sebab sekarang ibu digalakkan menyusu anak selepas kelahiran untuk menggalakkan penghasilan susu ibu. Jadi itu adalah kelahiran secara normal. Selepas itu lagi, rahim cepat kucup atau mengecut apabila bayi menyusui ibu dan membantu untuk kontrak dia punya rahim dan mengelakkan daripada pendarahan berlaku selepas bersalin. Itulah kelebihan melahirkan bayi secara normal. Dan bagi Puan sendiri, adakah melahirkan bayi secara normal ini adalah kaedah yang terbaik ataupun macam mana Puan? Bagi saya, sebab saya ada 3 anak, ketiga-tiganya adalah kelahiran secara normal. Bagi saya memang saya suka apa boleh buat ibu-ibu yang bermasalah tak dapat melahirkan anak. Tetapi itu adalah pilihan terakhir adalah caesar lah, ataupun secara lain. Baik, kepada mereka yang tak punya pilihan ni Jom, mungkin ada faktor mereka tak dapat melahirkan bayi secara normal dan secara caesar. Apa antara faktornya Puan? Okey. Sebab melahirkan bayi secara normal ini orang kata itulah bukan perkara yang mudah sebenarnya, bertaruh nyawa. Dan kalau dari sisi Islam sendiri, semasa wanita ini mengharungi kesakitan semasa melahirkan bayi secara normal ini dapat membuang ataupun menghapuskan dosa. Tetapi apakah daya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mereka terpaksa menjadi caesar dan sebagainya? Apa antara faktor yang menyebabkan arah itu Puan? Untuk kelahiran caesar, secara caesar, so ada 2 kelahiran caesar dirancang dan secara disebabkan kecemasan. Okey, yang dirancangkan bermaksud ibu yang kelahiran lepas dia caesar. Selepas tu kemungkinan kelahiran 1, kedua akan caesar dan ketiga akan caesar. Itu dirancangkan ataupun ibu yang mempunyai resiko kesihatan. Okey, yang dirancang seperti darah tinggi dalam mengandung ataupun
kencing manis kencing dalam manis, mengandung. diabetes. Okey, kalau dia dirancangkan. Yang kedua adalah kecemasan. Ibu kita memerlukan secara caesarean disebabkan satu kesihatan ibu, kesihatan anak ataupun kedua-dua yang perlu diselamatkan dengan secara kecemasan. Komplikasi ataupun orang kata akibat ataupun risiko yang mungkin diterima oleh golongan ibu selepas melahirkan anak secara caesar ni, Puan. Okey, kemungkinan yang berlaku selepas kelahiran caesar. So satu, kemungkinan pendarahan berlaku. Okey. Kedua, jangkitan di luka caesar. Tempat caesar tu tadi. So lepas tu sembelit sebab kadang-kadang ibu macam takut nak bergerak sebab kesakitan pada abdomen bahagian pembedahan tu. Okey, selepas tu lagi dia susah nak bergerak sebab tu dah terjadinya satu tadi sembelit yang berlaku lah, berak keras lah. Okey, tapi kadang-kadang juga ada kes di mana apa they call it, umbilical cord, dia macam terbelit dekat bayi. Oh, tali pusat. Tali tu. pusat. Umbilical Yes, cord. umbilical cord. Itu adalah kadang-kadang tindakan kecemasan lah. Jadi itu kena buat secara caesar juga. Ataupun bayi tidak dapat dikeluarkan dengan dalam masa dia ada peringkat proses kelahiran kan. Tapi kalau disebabkan bayi dah lemas dalam kandungan ataupun masalah pernafasan atau injeksi akan dibuat kepada untuk ibu dan anak. Okay, tapi itu kes-kes kecemasan. Kes kecemasan. Okey. Jadi kalau kita cakap mengenai bayi pula, kadang-kadang bayi apabila dilahirkan dia akan macam ada penyakit kuning, yang kita panggil kan. Jadi mungkin boleh kongsikan apakah mungkin sebab berlakunya penyakit kuning ini? Okey, penyakit kuning ataupun panggilan kami kesihatan adalah jaundice di kalangan bayi yang baru lahir. Okay. Sebab-sebabnya memang tidak diketahui sebenarnya lah. So, tapi faktor yang mungkin penyebab adalah kelahiran yang tidak cukup bulan. Okey, grup kumpulan ataupun kumpulan darah ibu dengan bayi. Okey, penyebabnya. Selepas tu lagi grup darah tak sama. Tak sama. Okey, selepas tu lagi tidak serasi lah. Selepas tu lagi disebabkan satu, penyusuan susu ibu tidak dimulakan dengan awal. Itu juga puncanya. Jadi banyak sebenarnya kebaikan menyusukan bayi secara awal. Baik Puan, ada juga cerita yang kita dapat di media sosial John, yang segelintir golongan ibu mulanya nak merasai kesakitan melahirkan bayi secara normal. Tapi ini daripada media sosial lah. Tapi lepas tu dalam 30 minit dah tak tahan dah. Minta suntikan epidural. Keperluan untuk suntikan epidural ni Puan? Okey, ini tengok pada keadaan. Kalau dibenarkan ataupun diarahkan oleh doktor, so kami sebagai seorang jururawat yang bekerja dekat bilik bersalin, so akan diberilah. Untuk ini hanya tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan kesakitan. Masih ada rasa sakit. Tapi just untuk mengurangkan kesakitan. Mengurangkan. Di samping itu juga sebab kebaikan juga kelahiran di hospital, sokongan emosi oleh jururawat dan anggota kesihatan akan diberi kepada ibu yang sedang nak melahirkan anak. Seperti macam urut belakang kah, bercakap-cakap kah dengan sekurang-kurang ibu dapat sedikit kehilangan kesakitan. Jadi itulah sebab apa? Sebab satu lagi digalakkan juga para suami menemani ibu kalau dibenarkan oleh pihak hospital. Macam mana kalau suami tu jenis takut tengok darah Puan? Tapi kalau ada yang kes sebelum ni? Yang saya tengok ada satu yang saya tengok dulu memang dia tak dapat masuklah. Jangan masukkan suami yang macam nanti isteri melahir anak
Suami yang pengsan. lagi ada masalah lain. Kalau itulah, boleh, kalau Ah. boleh suami yang betul-betul nak boleh masukkan minta kebenaran. Itu pun dengan Dengan kebenaran, Dengan kebenaran. anggota kesihatan yang di hospital lah. Kena dapatkan kebenaran terlebih dahulu. Biasanya boleh. Biasa boleh. Biasa boleh Tapi lah. jangan risaulah sebab kita tahu pengendalian kelahiran adalah wajib dilakukan oleh kaki tangan kesihatan yang mahir dengan kelayakan perbidanan dan berdaftar dengan Lembaga Perbidanan Malaysia di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM atau Majlis Perubatan Malaysia bagi pengamal perubatan. Puan, sebenarnya pada peringkat umur berapakah wanita ini selamat untuk melahirkan anak dan mengelakkan komplikasi-komplikasi yang kemungkinan boleh berlaku? Okey. Usia wanita yang disokan untuk melahirkan anak adalah 20 sehingga 35 tahun. Dan yang tidak berisikolah. Kalau yang berisiko perlu mendapat khidmat pendidikan kesihatan atau nasihat dari pegawai kesihatan. Jadi 20 hingga 35 tahun. Mengikut ke risiko. Kalau tak ada risiko lah. Kalau ada risiko terpaksa refer dengan anggota perubatan. Akhir sekali mungkin boleh dikongsikan dengan penonton kita yang terdiri daripada golongan ibu-ibu yang mungkin sekarang ini syarat mengandung nak melahirkan anak, mungkin pesanan Puan kepada mereka, makanan yang boleh mereka amalkan dan mungkin sedikit pantang larang daripada Puan. Okey. Untuk yang pertama kali mengandung, so makanan yang perlu diambil adalah makanan seimbang. Yang mengandungi karbohidrat, protein, vitamin dan mineral lah. So ini adalah untuk ibu sendiri dan janin dalam kandungan. Dan satu lagi untuk persediaan ibu akan melahirkan anak seperti macam penambahan hemoglobin yang mengelakkan daripada pendarahan berlaku selepas bersalin. Jadi kena makan makanan yang seimbang. Itu yang paling penting. Terima kasih Puan Gija Terima kasih, Puan. sudi berkongsi bersama dengan kami tips kelahiran secara selamat. Biarpun kami kaum lelaki, tapi ini penting juga buat persediaan kita. Mana tahu kakak kita ke, pasangan kita ke, ataupun ibu kita nak melahirkan anak sekali lagi. Kita dah tahu dah macam mana persediaan. Macam tadi Puan katakan, John tanya tadi mengenai penyakit kuning. Di Klinik Kesihatan Tanah Putih juga ada menyediakan pemeriksaan Puan, pada setiap hari Sabtu dan hari kelepasan. Cuti umum. Kecuali hari Ahad. Hari Sabtu ada pemeriksaan dilakukan juga pada hari-hari cuti umum lah, kecuali hari Ahad. Jadi kepada anda di luar sana jangan risaulah. Bolehlah atur jadual untuk bawa bayi mungkin ada mengalami masalah ini di Klinik Kesihatan Tanah Putih. Sekali lagi terima kasih Puan Gija yang sudi bersama kami di Sejahtera Asia. Selepas ini kita akan bersama dengan survivor COVID-19, pengalaman sebelum, semasa dan selepas dijangkiti COVID-19. Semuanya selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dan terima kasih juga kami nak ucapkan sekali lagi kepada Puan Gijah tadi yang telah pun berkongsi mengenai cara melahirkan bayi secara selamat. Baik, dan untuk topik yang seterusnya, kita tahu COVID-19 dah pun mengubah cara kehidupan kita, dah pun menukar seluruh dunia ini ke norma baharu dan semua ini kita tidak tahu sampai bila ini akan berakhir dan sebagainya. Kita dah pun terpaksa untuk adaptasi dengan norma-norma baharu dan tiap hari seringkali kami ingatkan kepada anda mematuhi SOP dan sebagainya dan kami pun melaporkan kes-kes harian melihat dengan angka sekarang sangat membimbangkan. Dan untuk pada pagi ini kita sangat berbesar hati untuk ada seorang survivor COVID-19 dan beliau akan berkongsi mengenai pengalaman beliau sebelum, semasa dan selepas beliau menjalani semua pengalaman ini dijangkiti COVID-19. Jadi kita bersama dengan Cik Farah Tania yang mana Cik Farah Tania adalah sekali lagi survivor COVID-19, demam pada 13 November Cik Farah. Selepas itu menjalani swab pada 27 November dan disahkan positif pada 1 Disember. Abang ipar Cik Farah difahamkan John antara orang yang terakhir mengalami demam dan panggilan pertama keputusannya negatif. Lepas itu panggilan yang kedua baru didapati
positif COVID-19. Jadi boleh tak Puan Farah, Cik Farah ceritakan perasaan pada ketika itu tatkala mengetahui diri sendiri dan keluarga dijangkiti COVID-19, perasaan pada ketika itu. Okay. Perasaan yang saya rasa pada masa tu is I'm quite panic and then takut. But then saya relax dulu macam because people said that not to panic, not to be over sangat lah sebab takut merisaukan semua orang. Then I have a huge family. Then I need to buat mereka like not to overthink pasal kesakitan saya itulah. Masa mendapat panggilan tu John, dikabarkan bahawa Cik Farah bersama dengan keluarga di pusat membeli belah. Apa tindakan selepas itu? Adakah terus balik ataupun macam mana Cik Farah? Okay, pada masa tu saya yang merasa macam is it real? I mean like or it just a prank? Macam I thought macam biasalah abang ipar sentiasa joking around kan. I thought macam tapi benda ni tak boleh main-main. Macam so I think then I asked like for several times I asked him, is it true? Is it true? And then he said yes. Like that. Jadi selepas tu terus balik ke rumah? Selepas daripada tu, pusat membeli belah? Yes. Tidak bersentuh apa-apa dan we all like go back terus lah. Dari mana sebenarnya Cik Farah ataupun abang ipar kepada Cik Farah ini mendapatkan jangkitan COVID-19 ni? And that thing still not sure tapi based on apa yang nurse cakap, kontak rapat tu dari office abang ipar lah. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan selepas disahkan positif COVID-19, apakah tindakan selepas itu? Apa yang Cik Farah buat, lakukan dan apa yang pihak KKM mungkin lakukan untuk memastikan Cik Farah berada dalam keadaan yang selamat? Mereka call cakap ada sesak nafas, ada sakit yang lain. So saya pun berterus terang cakap sakit, pernah demam, batuk, sesama, and then sesak nafas tu ada tapi tak yang seteruk yang disangkakan lah. And then before that memang demam yang like lambat nak sembuh even dah makan ubat apa. Dengan cerita dah nak habis dah painkiller. Yes. Masih tak sembuh-sembuh. Yes, like Itulah that. kelainan pengalaman demam yang dirasai oleh Cik Farah berbanding dengan demam-demam biasa pada waktu-waktu biasa yang lainlah. Apa juga antara kesakitan yang boleh dikongsikan oleh Cik Farah melalui pengalaman ini yang dirasai semasa dijangkiti COVID-19 ini, kesakitan yang mungkin luar biasa rasanya berbanding dengan sakit-sakit pada hari-hari yang lain? Kesakitan which is like sentiasa pening kepala. Pening kepala like 3 days even after sleep and then I wake up again. I thought it gonna be okay tapi tak okay lah. Dia macam mana? Dia rasa, Dia dia bau? rasa ada cuma dia bau hilang. Oh. Like before tidur I'm gonna put macam like Vicks, minyak and everything lah tapi tak ada bau. But during that time kita tak tahu jadi ambil macam benda tu biasa je. Before that I didn't know I was positive. Okey. Dan mungkin boleh kongsikan pengalaman berada di masa kuarantin tu adakah dekat hospital umum Sarawak Yes, di Kuching? hospital no. Bukan. I was in Sabah. Oh, di Sabah. Di Ya. Sabah. Masa itu di Sabah. Ya. Jadi disuruh untuk kuarantin di hospital ataupun di rumah? Di hospital. Mungkin boleh kongsikan pengalaman ataupun situasi dalam hospital bersama dengan pesakit-pesakit COVID yang lain. Okay, dalam hospital which is saya bersama dengan pesakit COVID yang agak like older than me and it's like I'm the youngest lah. Macam mereka yang ada sakit kronik. Then it was good that they are all good to me, like very friendly. Sebab to me like I know no one there, I know no one. Like perlu bawa diri sendiri, and then they help me, they give me food also. So ketika itu Cik Farah berada di Sabah. Adakah masa itu bercuti ke ataupun ada urusan kerja? Melawati kakak dan kak ipar. Melawati kakak di sana. Dan itu masa itu adalah masa kehangatan selepas pilihan raya negeri. Dan kes dekat Sabah pada masa itu adalah sangat-sangat tinggi. Yes. Tapi macam mana situasi dalam hospital? Adakah penuh ataupun seperti yang
Di bahagian mana dekat Sabah dulu? Adakah di KK ke? KK. Di KK. Adakah penuh hospital masa tu? Penuh. Penuh dengan pesakit COVID-19. Tapi dalam one ward tu like 16 person lah, 16 people lah. Okeylah. Bayangkan ini adalah pengalaman daripada Cik Farah yang mana orang Sarawak tetapi di kuarantin di Sabah, tapi mungkin ada hikmahnya juga. Di kuarantin di Sabah, kalau balik ke Sarawak, kemungkinan untuk menjangkiti ahli keluarga yang lain tu ada kan. Yes. Baik Cik Farah, boleh gambarkan perjalanan apabila diketahui dijangkiti COVID-19, gambarkan perjalanan daripada rumah nak pergi ke hospital tu. Adakah pergi sendiri ataupun diambil oleh pihak ambulans? Diambil oleh pihak ambulans. Malam pada pukul 10, 10 to 11 lah. 10 mereka call around 10 to get ready. I need to pack my things and else. And then by that time I get very nervous, panic, and then muntah-muntah like that. Yang sebab pergi nervous lah. nervous. Siapa yang pergi ke hospital adalah Cik Farah, Abang Ipa, No. Cik Farah? Ya, saya seorang. Oh, seorang saja. Yang Keluarga lain dekat pusat kuarantin. Kenapa agaknya dibahagikan Cik Farah ke hospital dan yang lain tu di pusat kuarantin? Sebab saya bagi tahu mereka saya ada like asma, asma and then anemia which is kurang darah merah. Jadi pembahagian orang kata pesakit-pesakit yang disyaki ataupun disahkan positif COVID-19 ini adalah berdasarkan apa sakit yang mereka ada macam Cik Sejarah Farah kesihatan. mempunyai anemia, lepas tu asma. Selepas ini kita nak tanya Cik Farah jugalah mengenai bagaimana stigma ataupun penerimaan masyarakat selepas mengetahui Cik Farah dijangkiti positif COVID-19. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia dan John, kita masih lagi bersama dengan survivor COVID-19 Cik Farah Tania yang sudi berkongsi kisah dan pengalaman beliau sebelum, semasa dan selepas dijangkiti positif COVID-19 ini. Dan program kesihatan mental dan sokongan psikososial oleh KKM adalah bertujuan meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk menghindari stigma terhadap pesakit dan bekas pesakit COVID-19. Jadi orang kata kita nak tanya juga Cik Farah selepas ini bagaimana penerimaan masyarakat terhadap beliau selepas mengetahui dijangkiti positif COVID-19 ini. Tapi sebelum itu Cik Farah, dalam satu rumah pada ketika itu ada berapa orang ahli keluarga semuanya? 8 orang semua. Dan yang dijangkiti berapa orang? 6 out of 8. 6 out of 8. Yes. 3/4 daripada keluarga itu dijangkiti. Yes. Yang 2 lagi negatif adalah? Baby and then her sister which is 7 years old. Seorang bayi dan seorang lagi berumur Kanak-kanak lah, 7 tahun. Yeah. Mereka didapati negatif biarpun kontak rapat. So yang dewasa dalam rumah tu semua positif. Yes. Jadi Not all dewasa. It's like 3 of us dewasa. Yang lain tu their siblings lah. Okey, jadi apabila keluarga perlu diasingkan, siapa yang menjaga bayi dengan yang kanak-kanak berumur 7 tahun ni? Okay, at first, bila Abang Ipa positif, dia diasingkan in one room. Makan, dihantar dekat depan pintu and then tidak bersama dengan kami. And then we also like practice SOP in the house. Okey. Every time nak lunch, nak makan and as we use mask, sanitize and then jaga hygiene lah. Jaga diri sendiri di rumah lah. Yes. Tetapi berbeza buat Cik Farah kerana Cik Farah terpaksa ditempatkan di hospital kerana mempunyai sejarah kesihatan asma, anemia dan sebagainya. Baik Cik Farah, semasa di kuarantin di hospital, orang Sarawak tetapi terpaksa di kuarantin di Sabah, bagaimana suasana ataupun interaksi antara Cik Farah dengan pesakit-pesakit lain? Adakah boleh bersalaman ataupun duduk berdekatan ataupun sama-sama positif ni turut mengamalkan penjagaan fizikal? No, we cannot like macam bersentuhan, bersalaman, macam still semua masih rasa takut. Sebab takut nanti sebab every day akan ada yang discharge. But still bersama, tapi kami orang semua jaga jarak, even talking, nak shower, semua perlu tunggu. Macam memang practice SOP lah. Tapi mereka semua friendly, mesra. Yes. Itu orang kata Good biarpun to me. ada penjagaan fizikal, namun tetap saling mengeratkan silaturahim tu.
Cik Farah, gambaran dalam pusat kuarantin di hospital tu, adakah pintu semua dikunci selepas petugas kesihatan beri ubat? Pintu semua di-lock. Pintu dikunci dari luar, even the windows also. Semua di seal, everything is sealed. Yes. Okay, Macam feel like banduan. To me it's not good lah. I don't like it. So you rasa macam orang asing macam ya, you Yeah, feel like yes. you're not a human macam ya. And then before this, like macam if kita admit hospital, Yeah. there are visitors and your family comes, right? Tapi like bila quarantine ni, macam I regret it and supposedly macam kita minta lah semua ni berlakukan, Yeah. maybe ada hikmah, tapi it's an experience to me also lah. Kalau boleh, elakkanlah. Bayangkan rasa ditahan, dikurung. Not a nice feeling. Yeah. It's not a nice feeling. Tapi itu adalah tak ada pilihan, Yalah, tapi betul. langkah terbaik untuk kita mengekang penularan. Tapi itulah seelok-eloknya elakkan daripada dijangkiti, pergi ke tempat-tempat yang orang kata tinggi penularannya. Tetapi itulah ada hikmahnya bagi Cik Farah sendiri kerana beliau sebenarnya berkongsi di Facebook, John. Yep. Ramai Video sekali penonton yang sudah menyaksikan video beliau, berkongsikan kisah pengalaman dan antara rata-rata komen mengucapkan terima kasih lah kepada Cik Farah kerana sudi berkongsi sebenarnya dan Yep. tak takut terhadap stigma dan penerimaan masyarakat. Cakap mengenai stigma ni, bagaimana penerimaan keluarga, kawan-kawan terhadap Cik Farah selepas mendapati Cik Farah pulang ke Sarawak dan merupakan bekas pesakit COVID-19. Alhamdulillah, my family and friends are really supportive and positive. Mereka like not macam like bash me like that. I'm thankful for that lah. Memang positive and supportive. Mereka like risau dengan keadaan saya. If can like they want me to go back cepat-cepat daripada berada jauh dengan family. Jadi dari Sabah datang Sarawak, sampai Sarawak perlu kuarantin lagi 14 hari di hotel. Betul? Yes, di Kuching. Tapi mengenai stigma, so far so good lah. I mean, Cik Farah tidaklah menerima seteruk sebagai macam kita pernah lihat. No. Alhamdulillah positif semua. Okay, dan selepas itu adakah macam pihak Kementerian Kesihatan ada buat follow up ataupun call lagi tanya mengenai adakah Cik Farah okey dan sebagainya? Ada. After discharge, Yep. akan buat post-COVID review. Okay. That is bila mereka nak tahu if kita masih ada simptom and tanya masih demam, everything. And then I said no lah. Memang akan buat appointment every like after 2 weeks. Saranan daripada doktor tu, Jom. Mungkin kita nak tahu lah kepada Cik Farah. Selepas Cik Farah disahkan negatif COVID-19 dan discharge daripada kuarantin di hospital, adakah mereka menyarankan Cik Farah untuk menjalani saringan sekali lagi ataupun mereka berpandangan bahawa antibody sebenarnya jadi itu sudah ada dalam badan Cik Farah? No, tiada saringan lagi. Tiada saringan, Yeah. Sebab doktor cakap, based on their research, the virus tidak aktif after 10 days. Okey. Jadi kalau dah disahkan negatif, memang negatif lah. Yes. Okay, dan kita nak tanya juga selepas pulih, selepas dapat negatif dan keluar daripada hospital dan sebagainya, adakah Cik Farah mengalami komplikasi seperti mungkin sesak nafas dan sebagainya? Selepas? Ya, selepas post-COVID. No. So, macam sehat macam biasa lah. Macam, Yes, alhamdulillah tiada sakit demam since then lah for until now. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, syukur. Dari segi ubat, kita nak tahu juga pemantauan oleh pihak doktor di pusat kuarantin itu sebab Cik Farah mempunyai sejarah kesihatan asma dan sebagainya. Adakah ubat yang diberikan ada ubat khusus COVID-19 ini ataupun berdasarkan sejarah kesihatan Cik Farah? Ubat yang khusus tu tak ada. Yes, tak ada. Cuma like kalau masa tu I'm having my cough only, a bad cough, so they give me ubat batuk je. But ikut time lah. Itulah. Tak ada ubat khusus untuk COVID-19 dan kita tahu bahawa vaksin juga tidak lama lagi untuk kita terima. Jadi melihat kepada kepentingan untuk kita mengekang penularan COVID-19 ini, kita harapkan agar semua dapat memberikan kerjasama lah terhadap vaksin ini nanti. Mungkin untuk 1 minit yang terakhir Cik Farah, orang kata apa yang mendorong Cik Farah? Sebab kita tahu tak semua orang berani untuk menyiarkan video perkongsian sebegini kerana takut disisihkan dan sebagainya. Tetapi apa yang mendorong Cik Farah untuk berkongsi pengalaman sebagai bekas positif COVID-19? Bukan sahaja di media sosial tapi hari ini di TV.
Okay, yang mendorong saya is my friends curious pasal macam mana sakit tu. I receive so many DMs and texts lah. Yeah. So it takes time for me lah to make a decision, nak buat ke tak, nak beri penjelasan ke. So bila dah banyak-banyak tanya tu, jadi I think I should because tak semua tahu and aware of this thing. And maybe it's a good thing for me to share it. And then also like penerimaan semua orang pun semua baik. Jadi itulah dia nak createkan awareness kepada orang supaya orang tahu dan mungkin pesanan, okay, mungkin advice to the viewers mengenai this pandemic COVID-19. Maybe what would you say as a person yang dah pun dijangkiti? To me, kena jaga SOP, like semua yang remind of everyone yang pakai mask, every time lah after outing, bersihkan diri, like mandi, and then also like not to adakan like kalau jumpa kawan like better not to salam and ada yang bersentuhan like that. Elakkan jangan ambil ringan. Betul. Kerana ada yang tak bernasib baik John, sehingga disahkan meninggal dunia akibat virus ini. Dan bagi Cik Farah sekeluarga, saya pastikan ini ibarat nafas yang baru, peluang yang kedua buat Cik Farah. Kerana mujur alhamdulillah, syukur biarpun dijangkiti positif COVID-19 tak melibatkan sebarang kematian. Itu yang penting sekali. Terima kasih Cik Farah sudi berkongsi dengan kami pengalaman sebagai bekas pesakit COVID-19 di Set Sejahtera Asia. Baik, kita nak berhenti berehat. Selepas ini kita akan kembali untuk blok yang terakhir. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Baik, kembali lagi untuk blok yang terakhir Sejahtera Asia. Terima kasih terlebih dahulu kami ucapkan kepada anda kerana sudi bersama dengan kami sehingga ke akhir rancangan. Dua topik yang kita bincang pada hari ini, kelahiran bayi secara selamat dan yang kedua bersama dengan survivor COVID-19 Farah Tania. Dan pastinya banyak antara tips yang dikongsikan, perbezaan antara kaedah melahirkan bayi secara caesar, juga melahirkan yang terbaik adalah melahirkan bayi secara normal dan keperluan untuk menggunakan epidural. Diharapkan agar perkongsian tadi dapat memberi manfaat kepada semua orang, bukan sahaja untuk golongan ibu yang sedang mengandung lah, pasangan juga boleh ambil tahu mengenai hal ini. Yang kedua mengenai survivor COVID-19, John? Yang kedua memberi kita awareness ataupun berkongsi mengenai pengalaman beliau yang saya rasa ramai orang tak nak melaluinya, tetapi kita berterima kasih dengan Cik Farah yang sudi berkongsi dan serba sedikit boleh memberitahu kita gambaran situasi beliau dan sebagainya, dan itulah kita sering ingatkan kepada anda untuk mematuhi SOP dan sebagainya. Itu untuk kebaikan kita semua dan sekarang itu merupakan tanggungjawab kita untuk melandaikan lagi lengkok COVID-19 supaya semua daripada kita sentiasa sihat-sihat sahaja. Bayangkan Cik Farah tadi terpaksa menjalani kuarantin bukan di negeri sendiri tetapi di negeri Sabah. Itulah pengorbanan untuk mengekang penularan COVID-19. Kerjasama itu yang kami mahukan. Esok jumpa lagi bersama dengan saya Ghazali Zawi dan John hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. Jumpa esok. Bye.